Assalamualaikum guys, bertemu lagi dan selamat datang ke SRTV. So terlebih dahulu minta maaf memang lama sunyi. Bukan pasal apa juga, ini pun dikenakan lagi dengan cuti yang panjang untuk perlawanan dari satu perlawanan ke perlawanan seterusnya. Membuatkan aku mengambil kesempatan ni lah untuk membuat kerja-kerja lain di luar ni. Dan untuk beberapa perlawanan terakhir Sabah FC ni memang aku nak dapat cover juga. Satu pasal bekerja. Memang dua-dua perlawanan tu basically pasal bekerja lah, especially yang perlawanan terakhir kita di mana kita berjaya membalas dendam tu. So kita akan cerita pasal benda tu sekejap lagi. Di mana aku cuma menyaksikan perlawanan tu pada separuh masa kedua. So aku akan buat review singkat mengenai perlawanan tersebut, apa pandangan aku, dan seterusnya beberapa isu yang menarik untuk diperbincangkan dalam video ni lah. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. So guys, kita mulakan dulu dengan misi balas dendam yang berjaya kita lakukan untuk perlawanan di peringkat Asia, iaitu AFC di grup Sabah FC ni. Di mana pada perlawanan ketiga Sabah FC, kita menjangkakan kita akan memenangi perlawanan tersebut, tapi unfortunately nasib tidak menyebelahi kita, di mana kita tewas pada perlawanan tersebut. 3 gol berbalas 2. Nampak boleh kita menang perlawanan tu, tapi itulah bilang orang, bukan nasib kita kan. Dikenakan lagi pada waktu tu ada isu yang dikatakan di dalam media sosial mengenai isu pembayaran gaji pemain Sabah FC yang lebih ditumpukan adalah under 23 Sabah FC, di mana mereka dikatakan lebih kurang 3 bulan belum dibayar gaji. So aku tak tahu bagaimana efek dia ke senior squad pada perlawanan tu. Adakah kekalahan kita tu disebabkan tu dipuncakan daripada isu tu, ataupun sebenarnya salah percaturan yang berlaku di Stadium Haipong. Tapi walau macam mana pun, datangnya tim Haipong ke Stadium Likas tak ramai orang lah. Dalam 7,500 saja. Aku tak tahu kenapa, mungkin di ngam-ngam hari bekerja mungkin, ataupun ramai yang predict akan hujan. So that's why kenapa tidak ramai. Tapi bila aku tengok penjualan tiket tu sold out, dia bilang. So aku assume stadium akan penuh. Tu bakal menjadi misteri lah benda tu. So apa yang terjadi dalam perlawanan tu, again aku menyaksikan separuh masa kedua, tapi aku dah tengok sedikit statistik mengenai perlawanan tu. Memang lebih lebih dikuasai oleh pemain Haipong dalam perlawanan tu. Mereka, bukan aku katakan mereka mempunyai banyak chances, mereka mempunyai chances yang seimbang. Ini separuh masa pertama berdasarkan statistik aku tengok. Jumlah try yang seimbang dengan Sabah FC, tapi percubaan yang tepat ke gawang lebih kurang 7 kali, kurang macam tu. 7 sama lebih kurang macam tu, kalau aku nak silap aku lupa sudah. Tapi Sabah lebih daripada 7 tu, Sabah lebih banyak tepat ke gawang lah. Dan kita tengok apabila habis perlawanan tersebut, 4 gol dilakukan oleh Sabah FC. Sekali lagi Sadil memberi persembahan yang cukup memukau pada perlawanan ini, memberikan 2 assist untuk Sabah FC, membuatkan penyokong-penyokong Indonesia tertanya-tanya sebenarnya, kenapa Sadil tidak boleh beroperasi sewaktu dia bersama timnas seperti mana dia beraksi bersama Sabah FC. Kalau kita mau kupaskan benda tu, faktor yang paling utama sebenarnya lah adalah tactical lah. Itu saya aku boleh cakap tactical. Apa keperluan OKS untuk Sadil untuk Sabah FC berbeza dengan apa jurulatih untuk tim Garuda ni, Indonesia ni, untuk Sadil Ramdhani. So itu aku rasa yang memberi efek yang besar kenapa persembahan Sadil cukup berbeza berbanding dengan dia beraksi di Sabah FC dan juga sewaktu bersama dengan timnas Indonesia. Itu faktor yang aku rasa menjadi punca lah. Dan untuk perlawanan ni guys, aku nampak sebenarnya separuh masa kedua Haipong memang separuh masa pertama diorang tidak menurunkan penjaring terbanyak mereka tu, pemain import mereka dan juga beberapa pemain import lain lah. Selepas tu pada separuh masa kedua barulah pemain yang aku mention tadi dimasukkan. Dan cara permainan Haipong pun cukup berbeza, di mana mereka menggunakan high defensive line. Kita nampak juga pada masa itu agak sukar untuk Sabah FC keluar daripada diorang punya bahagian sendiri untuk kebahagiaan Haipong. Tapi walau macam mana pun, aku puji dengan OKS, dia bijak membaca perlawanan tersebut. Total domination of ball memang dimiliki oleh Haipong against pada separuh masa kedua, dengan defensive high line yang cukup tinggi dilakukan oleh mereka. Memang niat mereka untuk menyerang dan menjaringkan gol lah.
apabila mereka memasukkan penjaring terbanyak mereka. Tapi again, OKS memang bijak membaca perlawanan, lebih menggunakan kepada kepantasan yang dimiliki oleh pemain-pemain hadapan. Di sini aku mengatakan lebih kepada Roman Mercado dan juga Sadir Ramdhani lah, di mana counter attack yang dilakukan mereka memang cukup menjadi pada perlawanan itu. Kebanyakan gol yang dilakukan adalah berpunca daripada pergerakan tersebut lah. So tahniah untuk OKS, tahniah untuk pemain-pemain yang menjaringkan gol, dan tahniah juga untuk skuad Sabah FC bagi perlawanan tersebut. Aku agak kecewa dengan Roman Mercado sebenarnya, kerana kita tahu pada awal penampilan beliau bersama Sabah FC dia letakkan sebagai main striker, tapi towards beberapa game selepas tu perubahan dilakukan oleh OKS di mana dia ditugaskan untuk mengisi bahagian sebelah kiri Sabah FC, yang kita sendiri pun tahu semenjak keberangkatan Jilton tidak ada satu individu pun yang digantikan pada tempat tu. Walaupun sebenarnya ada seperti Kumaran apa semua, tapi tidak digunakan. Malahan Roman Mercado digunakan pada bahagian tersebut. Itu adalah reason kenapa jumlah jaringan yang dilakukan oleh Roman agak berkurangan lah. Itu bagi aku. Bukan dia tidak mampu menjaringkan gol, tapi positioning beliau agak berbeza daripada apa yang beliau miliki pada sewaktu penampilan beliau. Tapi macam mana pun dia masih lagi memain peranan cukup besar untuk Sabah FC, di mana gol terakhir yang dilakukan oleh Jeffrey Chu adalah berpunca daripada larian beliau sendiri. Itu adalah pujian dan contribution yang dilakukan oleh beliau, yang aku membuatkan aku mengatakan bahawa beliau masih lagi relevan lah. Kita kena macam tukar sudah main kita tidak boleh tengok sudah Roman Mercado menjadi penjaring utama. Sebaliknya tugas itu diberikan pada Darren Lock. Tapi Roman Mercado ditugaskan untuk berada di bahagian kiri, untuk menggerakkan di sebahagian kiri, dan juga menjadi support untuk Darren Lock. So basically itu apa yang terjadi pada perlawanan itulah. So hasil daripada persembahan yang baik dilakukan oleh beberapa pemain Sabah FC, di sini aku kaitkan juga dengan Gabriel Perez. So tidak dilupakan juga dengan si Stu. Jadi membawa ke cerita yang seterusnya ialah mengenai sebelum tu, cerita seterusnya ni adalah aku ingin mengatakan bahawa macam aku cakap di title di bawah ni, Sabah menjadi tumpuan kerana beberapa pemain Sabah FC telah menarik minat beberapa klub di rantau Asia ni, iaitu Indonesia dan juga Thailand. Itu. Tapi ini aku akan cerita selepas ni, di mana aku akan mengaitkan mengenai apa yang dikatakan oleh Bos Marzuki, di mana beliau mengatakan ini kita sentuh isu gaji pula, di mana beliau mengatakan isu tersebut telah diselesaikan di dalam salah satu keretaan akhbar, statement yang dikeluarkan oleh beliau sendiri. Isu dalaman berkaitan gaji itu telah diselesaikan dengan baiknya. So aku suka bila ada statement yang dikeluarkan oleh orang-orang utama dalam Sabah FC, membuatkan persoalan kita terjawab sepenuhnya. Itu yang aku suka sebenarnya, bila mana-mana orang di dalam manajemen Sabah FC, orang yang teratas mengeluarkan statement, membuatkan kita semua puas hati lah. Dan aku rasa itu adalah bilang orang tanda terima kasih yang telah dilakukan oleh pemain Sabah FC juga dengan kemenangan 4-1 menentang Aipong tersebut. Itu basically apa yang terjadi lah. So isu ni ia telah berlaku dan ia telah diselesaikan. So kita tidak perlu cerita lagi mengenai isu tunggakan gaji untuk musim ni lah. Tapi sekarang ni persediaan untuk musim hadapan lagi yang kita tak tahu. Itu ada juga ceritanya. Tapi itu sebentar lagi, dan aku akan terus ke tajuk seterusnya, iaitu mengenai beberapa pemain Sabah menjadi tumpuan beberapa klub di Asia ni, itu daripada Liga Thailand dan juga Liga Indonesia. Liga tempatan aku tak pastilah, tapi yang pastinya kalau Liga tempatan, Selangor ingin cuba mendapatkan Sadil. Itu yang dikatakan oleh peminat Selangor sebenarnya, belum lagi daripada orang-orang di Selangor FC. So kita mulakan dulu dengan Stu. Stu memang sudah lama menjadi perhatian madam apa tu yang football figure di Thailand tu, orang kaya tu. So dia berminat untuk mendapatkan Stu untuk berada di klub kendalian beliau, beraksi di Liga Thailand. So aku tak nafikan juga, kerana baik perlawanan antara bangsa dan juga tempatan, Stu sering memberikan aksi-aksi yang cukup bagus, mampu untuk menjaringkan gol, mampu untuk menggerakkan bahagian tengah Sabah untuk berserangan, dan juga mampu untuk membuat assist. Dan seterusnya adalah Gabriel Perez. Ini adalah berita baru guys, di mana Persib Bandung, ini memang kamu boleh google sendirilah di Facebook, di harian Persib ke something macam tu, kalau kamu rajinlah pergi Facebook.
di mana Gabriel Perez adalah merupakan target utama mereka untuk dibawa masuk ke dalam skuad mereka. Ini adalah merupakan satu berita yang agak merisaukan kerana pengendali klub tersebut adalah Boyan Hodak. Boyan Hodak telah membawa klub tersebut ke bahagian atas Liga Utama Indonesia. So macam dia memberikan satu impact yang besar lah. So aku rasa management dia orang yakin untuk berbelanja dengan apa yang telah ditampilkan oleh Boyan Hodak, dan nafsu Boyan Hodak ni agak besar juga. Di mana kalau aku tengok daripada artikel yang aku tengok di sini, ialah untuk mendapatkan 4 pemain sebenarnya, tapi yang aku ingin utamakan di sini adalah 2 pemain yang kita cukup familiar, itu pemain kita Gabriel Perez akan cuba dipancing untuk dibawa ke Indonesia, dan seterusnya adalah Kevin Ray Mendoza, goalkeeper untuk KL City. Aku suka player ni, Kevin Ray Mendoza ni. Dia memang cukup bagus, dikenakan lagi dengan isu masalah gaji yang berlaku di Kuala Lumpur ni. Ada kemungkinan besar ini akan menjadi realiti. Tapi apa yang aku mau sekarang ni ialah Gabriel Perez untuk bertahan dengan Sabah FC. Sekiranya Sabah FC mampulah untuk meneruskan kontrak beliau. Pasal macam sampai 2024 kah kontrak Gabriel Perez ni, aku nak silap. So itu menjadi persoalan dia sekarang, sama akan terus stay untuk bersama Sabah FC ataupun tidak. Kalau tidak, again akan menjadi satu kerja lagi lah untuk mendapatkan pemain baru lagi untuk bersama, untuk menggantikan bahagian Gabriel Perez, lepas tu untuk menyesuaikan diri lagi. So we have to go all over again isu untuk persefahaman ni, kerana aku nampak Gabriel Perez cukup selesa sudah bersama Sabah FC. Sekarang agak logik untuk beliau kekal bersama Sabah FC bagi musim yang seterusnya. Dan apa tadi aku mau sentuh satu benda tu, lupa sudah aku tu lah lain kali tulis. Okay, apapun itu adalah beberapa benda yang ingin aku share dengan kamu guys mengenai apa yang terjadi untuk Sabah FC, dan basically secara ringkas apa yang terjadi di Liga Super kita ni. Oh ya, benda yang aku mau cakap tu adalah persediaan Sabah FC dari segi financially untuk disubmit ke pihak penganjur sama ada kita ni boleh bersaing untuk di musim seterusnya. So hopefully kita punya file tu, gaji tu, sponsor tu cukup bagus lah untuk kita beraksi di musim yang akan datang. Dikenakan dengan rumours yang kemungkinan besar pemilikan Sabah FC, sponsor terbesar, akan beralih lagi ke satu tangan yang lain yang dikatakan mempunyai credibility ataupun bilang orang account yang cukup bagus bagi mengundi Sabah FC. Siapakah individu tersebut? Aku boleh agak saja, tapi aku tak pasti siapa. Tapi aku tak berani cakap. So kita tunggulah dia punya desas-desus mengenai benda tu pula. So kita akan bertumpu kepada perlawanan saki-baki perlawanan yang akan datang ni guys, especially dengan kekalahan Seri Pahang membuka ruang kita untuk memintas mereka ke tangga di atas mereka lah. So itu bakal terjawab untuk perlawanan yang akan datang yang kita akan bincangkan pada video yang seterusnya. So itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih kerana anda terus stay bersama kami, sama aku Isar TV. Dan terima kasih juga kepada anda yang bertanya kepada aku macam, bro di mana kau? Lama sudah tak buat live ni. Okey kah? Sihat kah? Terima kasih kerana bertanya. Aku sihat Alhamdulillah, cuma ada benda lain yang aku buatkan lah. So sehingga kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya guys. Assalamualaikum.